Pakar ekonomi meningkatkan ramalan pertumbuhan ekonomi Singapura bagi keseluruhan tahun ini daripada 2.6% kepada 3.6%. Ini selepas pertumbuhan lebih kukuh dicatat bagi suku ketiga berbanding unjuran awal. Ia sebahagian daripada tinjauan suku tahunan terkini dalam kalangan pengamat profesional oleh Penguasa Kewangan Singapura MAS. Ramalan ekonomi yang disemak semula itu disebabkan oleh unjuran lebih tinggi bagi sektor penghilangan serta sektor borong dan dagangan runcit. Berhubung risiko terhadap prospek ekonomi Singapura, para responden merujuk kepada faktor seperti ketegangan geopolitik, pertumbuhan lebih lemah ekonomi China serta tekanan kos domestik. Menoleh ke tahun 2025 pula, GDP negara dijangka tumbuh 2.6%, tidak berubah berbanding ramalan sebelum ini. Sektor runcit secara umum serta sektor makanan dan minuman F&B mengalami pasang surut tahun ini dan trend ini dijangka berterusan ke tahun depan. Menurut syarikat-syarikat tempatan, konsert serta acara besar-besaran mampu merancakkan sektor tersebut. Namun lebih banyak boleh dilakukan untuk membangunkan acara-acara khas tempatan demi memikat pelawat luar negara. Konsert bintang pop Amerika Taylor Swift sepanjang 6 malam di Singapura bukan sahaja memenuhi impian para peminat beliau, malah juga para peniaga di sini. People out and about and people were spending, and we experienced a slight increase in our revenue across, but if I were to put a percentage, between 10 to 20% across the different restaurants. Namun, sektor F&B kemudian menguncup buat dua suku berterusan disebabkan penjualannya merosot bagi restoran, cawangan makanan segera dan kafe. Dan di tengah-tengah kenaikan kos dan kekurangan tenaga manusia, syarikat Black Hole Group terpaksa menutup dua restorannya. We consolidated and we studied the brands that were doing well and not so well. Even the ones that are not so well, we decided to put it on hold, end the chapter, and redeploy our resources to where we felt would bring us more returns. Bagi tahun depan, Kementerian Perdagangan dan Perusahaan MTI menjangkakan sektor runcit dan F&B akan terus merosot dengan lebih ramai warga Singapura melancong ke luar negara. Sebaliknya, pertumbuhan dijangka didorong oleh sektor penghilangan dan khidmat berkaitan perdagangan. Some of the sectors that could continue to see positive performance will be the modern services sectors. I think this could include the finance and insurance sector, the business services sector, as well as the information and communications sector. I think these are likely to benefit from the continued emergence of AI. Perniagaan-perniagaan setempat namun tidak sekadar berpeluk tubuh. Pengendali acara ini contohnya ingin beri tumpuan kepada kegiatan sampingan semasa berlangsungnya acara besar-besaran di sini. A good example will be the Formula One, because that will allow us now to reach out to sponsors to say, hey, do you want to do an activation around F1? Big MICE events that have been here year on year, that really allows everybody to play a part, to rally around the event and create micro events around it. Encik Adam menambah, selain menunggu acara besar-besaran dari luar negara, lebih banyak usaha boleh dilakukan untuk membangunkan acara-acara tempatan ke tahap antarabangsa. I do feel that more opportunities can be given to local SMEs and local startups to create our own brand of events. We've been always franchising events from overseas, but what if we could have a Singapore-branded event and everybody rallies around that? Dengan ekonomi Singapura dijangka sedikit melemah tahun depan, langkah-langkah demikian mungkin apa yang diperlukan untuk merancakkan jumlah ketibaan dan perbelanjaan para pelancong. Kadar faedah tabung simpanan pekerja CPF bagi akaun khas, Medisave dan persaraan bakal susut daripada 4.14% kepada 4% mulai suku pertama tahun depan. Ia menyusuli kemerosotan pada hasil purata sekuriti pemerintah Singapura yang menjadi sandaran bagi kadar faedah untuk akaun-akaun tersebut. Kadar faedah bagi akaun biasa bagaimanapun kekal tidak berubah pada 2.5% bagi tempoh yang sama. Dan mulai 1 Januari depan, jumlah bagi penjagaan kesihatan asas atau BHS akan dinaikkan daripada $71,500 kepada $75,500 bagi pencarum yang berusia bawah 65 tahun.
Bagi mereka yang akan mencecah 65 tahun pada tahun 2025, jumlah BHS mereka akan ditetapkan pada $75,500 dan tidak akan ditukar lagi. Bagi golongan 66 tahun ke atas, jumlahnya sudah pun ditetapkan sebelum ini dan tidak akan berubah. BHS adalah anggaran simpanan bagi memenuhi keperluan jagaan kesihatan asas bersubsidi pada usia tua. MOH menyimak jumlah itu setiap tahun bagi golongan di bawah 65 tahun agar selari dengan penggunaan Medisave yang meningkat. Pencarum boleh membuat sumbangan kepada akaun Medisave mereka sehingga mencapai had BHS. Sumbangan yang melebihi had tersebut secara automatik dipindahkan ke akaun CPF mereka yang lain. Semua majlis bandaran kecuali Bishan Tua Payoh BTPTC mencapai rating tertinggi warna hijau bagi tadbir urus korporat. Ini menurut laporan pengurusan estet terkini yang dikeluarkan Kementerian Pembangunan Negara MND. BTPTC diberi rating warna jingga bagi tahun kewangan 2023 disebabkan oleh beberapa kelemahan pada pentadbirannya. Majlis Bandaran Bishan Tua Payoh tidak mendapatkan kelulusan menteri sebelum memulakan kerja-kerja ke atas hartanah bukan dikongsi bersama serta semasa mengagihkan dana untuk 3 projek. Kelulusan menteri hanya diminta dan diberikan kepada majlis bandaran tersebut secara retrospektif. Menurut MND, memandangkan terdapat beberapa insiden serupa, ini dianggap sebagai ketidakpatuhan tahap sederhana. Lantas, BTPTC memperolehi 1 mata bagi tadbir urus korporat dan diletakkan dalam kategori warna jingga bagi tahun kewangan 2023. BTPTC menguruskan estet-estet HDB di GRC Bishan Tua Payoh dan SMC Marymount. MND turut mendedahkan bagi tahun kewangan 2023, semua majlis bandaran secara amnya melaporkan kedudukan kewangan yang bertambah baik. Dan saudara, berita baik bagi anda yang sering menaiki bas untuk ke seberang tambak. Tidak lama lagi anda tidak perlu menunjukkan pasport apabila melintasi pusat pemeriksaan Woodlands dan Tuas apabila menaiki bas. Mulai Isnin 16 Disember, ICA akan melaksanakan pelepasan menggunakan kod QR secara berperingkat di semua laluan automatik dan laluan bantuan khas di Dewan Bas kedua-dua pusat pemeriksaan darat bermula dengan Tuas. Menurut ICA lagi, pelepasan menggunakan kod QR bagi penumpang bas akan dilaksanakan sepenuhnya di kedua-dua pusat tersebut menjelang pertengahan Januari. Langkah itu menyusuli satu ujian rentis melibatkan lebih 48,000 pengunjung. Semua penumpang bas termasuk mereka yang berkerusi roda boleh menjangkakan waktu perjalanan lebih singkat. Dan bagi keluarga 4 anggota contohnya, waktu pelepasan dapat dipendekkan sekitar 40 saat. Pelawat asing yang mengunjungi Singapura buat kali pertama bagaimanapun masih perlu menunjukkan pasport. Mereka hanya dapat menggunakan kod QR pada perjalanan yang berikut. Waktu menunggu dan barisan lebih pendek juga boleh dijangka bagi pusat pelayaran Marina Bay. Biometrik pengecam wajah dan iris mata akan menggantikan pemeriksaan bagi rakyat Singapura di pusat pelepasan tersebut. Pelawat asing juga boleh melakukan sedemikian sekiranya mereka berangkat dari Singapura. Menurut ICA, ia akan melaksanakan langkah serupa secara bertahap-tahap di semua pusat pemeriksaan laut. Singapore Airlines dan Scoot menyertai rangkaian perkongsian data bagi gelora udara Turbulence Aware, kendalian Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa. Terdapat sekitar 25 syarikat penerbangan dalam rangkaian tersebut. Ia berkongsi insiden gelora udara yang dikesan oleh pesawat di kalangan anggotanya, kaedah yang lebih cepat berbanding cara tradisional. Para pemerhati industri penerbangan berpendapat rangkaian tersebut boleh mengurangkan kos untuk syarikat-syarikat penerbangan. Para juruterbang juga mempunyai lebih masa untuk mengelakkan gelora udara yang dilaporkan sekaligus menjimatkan bahan bakar. Turbulence Aware juga boleh memberi amaran awal tentang kes gelora udara terang yang tidak dapat dikesan radar. Ia merupakan jenis yang ditempuh pesawat SQ321 pada Mei lalu yang menimbulkan kematian dan kecederaan. Turbulence Aware has strong take-up rates in markets like the Middle East, Europe,
and the US, but Southeast Asia is one of the biggest gaps in getting this kind of data. So SI Group participation is important for the industry, is that it fills in some of these gaps and now provides data for all airlines operating wherever SIA flies to.